وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عبده ورسوله ومن حبيبه وصحبه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. Kita lihat pada waktu surat 22 kita telah kita pelajari berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala pada al-asmaul husna Allah Subhanahu wa taala. Itu pada bahagian yang ke-10 pembukaan pada rahsia asma dan juga sifat Allah terlebih baik daripada amal. Seterusnya berkaitan dengan ma'rifah atau pengenalan bagi perbuatan dan sifat Allah adalah jalan orang-orang yang muqarrabin. فَإِنَّهُ مَا فَتَحَهَا لَكَ إِلَّا وَهُوَ يُرِيدُ أَن يَتَعَرَّفَ إِلَيْكَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ تَعَرُّفَ هُوَ مُورِدُهُ عَلَيْكَ. Maka bahwasanya tiada dibukakannya bagimu jalan segala jalan. Orang yang muqarrabin itulah orang yang hampir dengan Allah, itulah aribillah, ahlullah, yang membawa kepada aqaid tauhid, itulah hakikatnya tauhid, dan yakin malaikat itu menghendaki bahawa menerima atasmu dan mengenalkannya kepadamu pada segala fi'ilnya, maknanya pada perbuatan fi'liyah dan sifatnya yang menunjukkan atas istidatnya. Tiada dah kau ketahui bahawasanya mengenalkan itu ialah yang didatangkannya atasmu dan barang yang ada daripada tiadalah masuk dia akan dia segala ilah itu sebab dan afat itu cedera. Jadi Ibn Qaidah nak bagi tahu kepada kita bahawasanya seseorang tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala melainkan melalui Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala selain daripada jalan tersebut. Lalu bagaimana pula mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui asmaul husna Allah Subhanahu wa taala? Ia terlebih dahulu dibukanya hidayah hati jiwa seseorang untuk mengenalnya melalui asmaul husna Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Maknanya adalah seseorang yang mana mahu mengetahui, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memilihnya untuk dibukakan makrifat itu sehingga dia tidak akan mengetahui dengan apa yang dipelajari termasuk daripada apa yang dia belajar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membukakan baginya. Kerana apa? Segala-galanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada makrifat seseorang. Dan hendaklah kita ketahui bahawa apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki mengajarnya makrifat ini dirinya kepada hamba-Nya, maka dia tidak bertakluk kepadanya masa ataupun zaman. Jadi menunjukkan bahawasanya seorang hamba tidak akan mengetahui bila dia akan mengetahui mengenali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siapa yang mengetahuinya. Tidak ada siapa di antara kita mengetahui bahawa fulan bin fulan ahli ma'rifah. Tidak ada. Bahkan kita mengatakan aku ahli ma'rifah, tidak ada demikian. Kerana apa? Kaedah yang ma'rifah tidak seperti mana ilmu-ilmu yang lain. Kalau kita belajar bab solat, maka semua kita yang mendirikan solat kembali atas sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama usolli, maknanya solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat.
itu umum. Tetapi tentang makrifat Allah Subhanahu wa taala dia tidak ada keumuman, kerana semuanya berkaitan dengan makrifat Allah adalah pengkhususan. Tidak ada yang umum. Pada umum adalah untuk semua, tidak. Tetapi mengenal Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat khusus. Seperti mana kita belajar kitab Allah Subhanahu wa taala secara umumnya, semua apabila mempelajari kitab Allah di sudut qiraah, bacaan, tajwidnya, sifat hurufnya, makhraj hurufnya, maka semua boleh membaca daripada apa yang dipelajari. Tetapi berkaitan dengan maknanya kitab Allah Subhanahu wa taala, dia kembali ada Allah Subhanahu wa taala membuka akan jiwanya, hatinya untuk mengenal dan mengetahuinya. Oleh kerana itulah bila seseorang telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenalnya, mengetahuinya, maka selain daripada dia perlu mengambil ilmu daripada dia. Seperti mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil ilmu daripada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Sehingga adanya pertemuan ilmu itu, makrifat itu sebanyak 24,000 kali. Jibril dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap pertemuan itu adalah berkaitan dengan ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Itu. Manakala kita tidak adanya Jibril alaihi wasallam, melainkan seolah-olah yang bersama dengan kita, Jibril kita adalah Al-Quran itu sendiri, kata ulama-ulama kita. Ada menunjukkan bahawa Allah telah menyerahkan Quran kepada kita seperti mana Allah serahkan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah perintah sampaikan wahyu, bacakan untuk Muhammad, maka Jibril menyampaikannya. Selesainya semua itu, maka jadilah mushaf Quran. Lalu yang bersama dengan kita ibaratnya malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Mengapa? Kerana Quran itu bukan sekadar qiraah, tapi Quran itu adalah makna dia. Quran itu turun dengan makna, dan makna itulah nur. Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar turunkan Quran, tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan juga nur dia, cahayanya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya. Baru Allah Subhanahu wa taala sebutnya Quran. Kitab Mubin itu adalah Quran, tapi Allah tertibkan ayat ini nur terlebih dahulu. Maknanya Quran, qiraah itu yang kedua. Yang pertama adalah makna Quran itu sendiri. Oleh kerana itulah kata ulama-ulama kita, Rasulullah ahlil ma'rifah. Apa maknanya? Ahli ma'rifah adalah terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala secara langsung memberi makna makrifah itu dalam jiwa dan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah malaikat Jibril alaihi wasallam pada Rasulullah dan bacakan Quran kepada Nabi. Melalui maknanya makrifah tadi, lalu Rasulullah menerima Quran. Bila Rasulullah membacanya kembali melalui dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memahami dengan apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Mengapa begini? Kata ulama, Quran itu turun, Allah Subhanahu wa taala mengenaki Jibril bagi tahu kepada Nabi Muhammad makna dengan apa yang Allah kehendaki. Lalu Jibril alaihi salatu wasalam pun membacanya Quran di sudut maknanya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali membaca kepada umatnya, para sahabat, dengan maknanya. Dan daripadanya makna itu, maka terhasil akan kalimah, terhasil akan huruf yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah Quran yang dibaca oleh Rasulullah ada qiraat dia, kaedah bacaan. Maliki, malaki, mulki, dan itu dikehendaki oleh Rasulullah boleh baca demikian. Kerana apa? Keluasannya pada makna yang kitab Allah Subhanahu wa taala, dan ini disebut sebagai ma'rifatul Quran. Itu kaedah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala di pihak kita sebagai umat Rasulullah menerima maknanya. Tetapi makna itu setelah daripada qiraah, bacaan. Itu yang perlu kita ketahui. Dan tidak lain itu adalah ma'rifah. Jadi seperti mana disebutkan oleh Imam bin Athaillah bahawasanya seseorang itu tidak akan mengenal Allah
pada sifat-sifatnya yang fa'aliyah, pada perbuatannya, melainkan setelah Allah Subhanahu wa taala membuka baginya pintu makrifah pada hatinya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam syarah yang lain mengatakan bahawasanya seseorang itu tidak akan mungkin mengenal Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu memilihnya untuk dimengenal Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana ma'rifah ini bukannya satu pintu yang jadi pintunya umum untuk semua, tetapi adalah pintu-pintu yang terpilih yang Allah Subhanahu wa taala juga memilih kepada hamba-hambanya yang terpilih. Sebagai ulama-ulama kita menakwilkan qad ja'akum minallahi nurun. Nurun di sini adalah semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ahli muqarrabin yang terpilih. Sehingganya daripada ma'rifatullah Subhanahu wa taala itu terhimpun pada ahli muqarrabin, lalu kita mengambil ilmu melalui mereka. Dan ahli muqarrabin tidak lain melainkan ahlullah, arif billah, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya berbicara tentang rahmat Allah, mereka sangat mengetahui apa maknanya hakikat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ahli ma'rifah ini tidak lain apabila mereka mengajar kita, apabila mereka menerangkan kepada kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengetahuinya hakikat. Disebabkan ahli muqarrabin ini dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya mawahib khalqiyah, sehingga dia mengenal makhluk itu bagaimana cara untuk berfikir tentang makhluk. Seperti mana hadis Rasulullah SAW, tafakkur fi makhluk, hendaklah kamu fikir tentang makhluk mana apa yang Allah Subhanahu wa taala cipta. Riwayat yang lain, tafakkaru, hendaklah kamu berfikir fi khalqillah, tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala cipta ini. Lalu Rasulullah kata, kamu fikirin itu. Fikir di sini adalah kembali daripada ma'rifah. Lalu yang pertama, mawahib khalqiyah, dia kenal makhluk bagaimana. Sebut soal makhluk ni bagaimana? Kalau berbicara tentang Rasulullah SAW, dia tidak berbicara tentang Nabi ini dilihat sebagai manusia semata-mata. Tetapi dilihat Rasulullah SAW ini Sayyidul Aqwan, dia penghulu atas segala yang dicipta oleh Allah. Bahkan yang pertama yang Allah cipta adalah nur baginda Rasulullah SAW. Roh yang pertama Allah cipta adalah rohnya Nabi SAW. Akal yang pertama yang Allah cipta adalah akalnya Nabi Muhammad SAW. Dia mendahului seluruhnya daripada penciptaan semesta alam ini. Dan itulah Rasulullah SAW. Dan tidak ada makhluk yang paling banyak mendapat pujian daripada seluruh makhluk, mereka Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, ma'rifatu Muhammad itu menghubungkan akan dengan lahiriah, syariat, perbuatan, sunnah, itu Muhammad. Tetapi Ahmad itu menghubungkan kerohanian. Oleh kerana itulah nama Rasulullah di langit adalah Ahmad, namanya di bumi adalah Muhammad. Digabungkan di dalam syariat mesti ada dengan kerohanian. Itulah ma'rifah tadi. Dan lalu kita kena berjalan dengan Muhammad dan Ahmad. Contoh yang lain seperti mana Allah Subhanahu wa taala Al-Qabil, Maha menyampaikan dan dia menguji kesusahan. Al-Basit, dia melapangkan dan dia menguji kesenangan. Maknanya susah, senang. Dan senang tidak akan diperolehi oleh hamba-hambanya, mereka diuji dengan susah terlebih dahulu. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menguji kita agar kita mengenal dia Al-Qabil tadi yang menyampaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melapangkan sesuatu buat kita. Seperti mana Al-Qabil, Allah uji kita. Al-Basit uji kita
sihat. Mengapa kedua-duanya ujian? Kerana pada ayat yang berluakum ayyukum ahsanu amala. Seluruhnya pemberian itu berupanya ujian. Sekiranya Allah mengujinya, maka dia bersabar, maka dia kekasih Allah. Sekiranya dia diberi kelapangan oleh Allah dan dia bersyukur, maka dia kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keduanya perlu diterima dengan adab. Bukannya satu menolaknya, satu diterima. Saya tidak mahu susah. Soalannya siapa yang menguji kesusahan? Al-Qabid. Al-Qabid. Maka dia telah menolak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak mahu Allah. Itu bertentangan. Jadi oleh kerana itu terimalah Al-Qabid dengan rasa sabar. Terimalah Al-Basit dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tandanya sebagai kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mawahib ilmiah. Ahli al-muqarrabin diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang mana ilmu itu terkandung di dalamnya ma'rifah. Ilmu itu terkandung yang ma'rifah. Apa maknanya di sini? Ia menunjukkan bahawasanya setiap daripada ilmu mempunyai dasarnya ma'rifah. Dan setiap ilmu yang memilikinya dasarnya ma'rifah, maka dia adalah hakikat, dia hakikat. Oleh kerana itulah ada beberapa buku yang dikarang oleh ulama-ulama kita yang disebut situ solatnya ahli al-muqarrabin. Solatnya ahli al-muqarrabin, puasanya ahli al-muqarrabin, seperti mana Imam Al-Ghazali juga menulis dalam kitab Ihya tentang golongan-golongan khawas. Adalah golongan muqarrabin tadi. Jaga dia solat, jaga dia puasa. Hanya saja adakah kita mampu mengikuti ahli al-muqarrabin? Itu kembali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama-ulama. Izin atas Allah. Cuma yang bawahib ilmiah, sehingga seseorang yang memiliki makrifah, di dalam makrifah itu ada hakikat, maka dia kekal. Kita yang beramal, tidak ada satu amal pun yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan, melainkan amal itu ada hakikat dalam amal, baru dikekal. Itu yang perlu kita ketahui. Kerana apa? Yang kekal itu bersama dengan kita, keikhlasan kita kepada Allah, itu hakikat. Ibadah adanya makrifah, ibadahnya adanya hakikat, dia kekal. Tetapi ibadah yang tidak ada makrifah, ibadah yang tidak ada hakikat, dia tidak kekal. Oleh kerana itulah dalam tasawuf mengajar kita, apabila kita beramal dengan satu amalan seperti mana solat, itu paling umum, ibadah umum, maka hendaklah dibinanya solat dengan makrifah dan juga hakikat. Itu. Agar kita benar-benar menjadi orang yang solat. Itu. Apa agaknya? Kerana pahala solat kita kembali daripada makrifah dan juga hakikat. Ini hadis Rasulullah SAW, seperti mana kata Rasulullah, sesungguhnya pahala solat seseorang diberi berdasarkan akalnya. Itu adalah kata ulama makrifah dan hakikat. Pahala bergantung di situ, kata Rasulullah SAW. Bahkan kata ulama, barang siapa yang solatnya adanya ma'rifatul solat, adanya haqaqid, itulah hakikat solat, maka pahalanya dikekal oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai bila-bila. Tidak pernah berkurang di sisi Allah pahala solatnya itu. Kenapa? Dia mati, solatnya tidak ada lagi. Tetapi pahalanya solatnya masih berlangsung selama mananya langit dan bumi, siang dan malam masih berlangsung. Itu yang perlu kita ketahui. Seperti mana contoh orang yang sebelum daripada kita, leluhur kita, nenek moyang kita ke, bapa kita ke, datuk kita, mereka solat dengan makrifah, mereka solat dengan hakikat. Mereka dah mati berpuluh tahun, 100 tahun, 200 tahun, tetapi pahala solat mereka itu selagi mana langit dan bumi ini ada siang dan malam ni, maka pahala setiap pagi itu berjalan. Seperti mana pahala dia solat pada setiap waktu yang terdahulu. Maksud waktu zuhur dah ada pahala solatnya, seperti mana mereka pada solat zuhur yang terdahulu. Kerana begitulah maksudnya pahala yang kekal.
Pahala yang kekal inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Allah melipat gandakan pahala bagi orang yang beramal amalan soleh. Inilah maksudnya berlipat ganda. Dia ada tiga makna berlipat kali ganda. Yang pertama, bila kita solat, kita solat subuh 2 rakaat, Allah memberi pahala seperti mana 10 kali kita solat subuh. Itu yang pertama, kata ulama, asas. Seperti mana kita baca Quran, asasnya 10 pahala. Inilah masuk contoh 10 tadi. Yang kedua, kata ulama kita bahawa Allah melipat gandakan lagi pada solatnya mengikut padanya cintanya Allah kepada hamba-Nya berdasarkan cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Yang pertama tu asas kita solat 2 rakaat solat fardu subuh Allah beri ganjaran seperti mana 10 kali solat subuh. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita membinanya akan ibadah kita dengan walladzina amanu asyaddu hubban lillah, yang itulah orang-orang beriman sangat-sangat mencintai Allah, maka pahala itu dilipat ganda kepada Allah ma yasha, terhadap apa yang Allah kehendaki. Apa maknanya? Solat bukannya sekadar 2 seperti mana kita 10 kali solat, tetapi pahala kita kembali atas Allah Subhanahu wa taala ke apa yang Allah nak beri. Oleh kerana itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pahala solat saja ada di antara manusia yang melintasi titian siratal mustaqim sekedip mata saja. Ini makna dia. Ada di antara mereka dengannya ganjaran pada solatnya, dia melintasi titian sirat sepatah kilat. Ada di antara mereka dengan ganjaran solatnya, mereka melintasi titian sirat seperti mana burung yang terbang, yang laju itu. Ada di antara mereka seperti mana kuda. Dan ini semua adalah kembali pada ganjaran atas solatnya saja. Hanya ada pada ganjaran pada solatnya saja. Itu yang kedua. Yang ketiga ni lah seperti mana yang saya sebutkan tadi, walaupun dia telah mati, pahala solatnya jalan-jalan. Kita solat dah 2 rakaat fardu subuh pagi tadi, selesai. Tetapi bapa kita, datuk kita, leluhur kita, nenek moyang kita dulu pun pada solat subuh. Dengan adanya makrifah dan juga hakikah, maka dia pun mendapat ganjaran pahalanya seperti mana juga kita mendapatkan. Itu juga termasuk Allah melipat gandakan pahala ganjaran pada siapa yang dikatakan. Lalu inilah maknanya dengan 3 makna tadi. Seterusnya disebutkan di sini, apabila dibukakan bagimu jalan daripada makrifah ke bagi hadratnya, ibarat di hadapan Allah dan ataupun sisinya, maka adalah engkau setengah daripada orang yang dikasihinya. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan akan hati untuk mengenal Allah melalui jalan makrifah, maka ini kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia menyebabkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemaksudnya kekasih Allah Subhanahu wa taala itu tidak lain, dia mengenal Allah melalui namanya, sifatnya, zatnya, tetapi bukan menunjukkan kata ulama mengenal seluruhnya. Itu Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan, adakah boleh kita mengenal zat Allah Subhanahu wa taala? Kata ulama, iya, tapi bukan seluruh tentang ilmu tentang zat. Tetapi kita tahu bahawasanya Allah Tuhan kita itu mengetahui ilmu tentang zat. Allah pencipta kita itu adalah Allah, zat yang wujud sebagai zat pencipta. Setelah Allah Subhanahu wa taala cipta alam semesta, Allah tidak perintah alam semesta ini untuk sembah dia. Tidak ada. Sehingga Allah perintah tasbih, itu barulah maksudnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya begitu. Tetapi semua yang dicipta oleh Allah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah tentang makrifah, tidak lain adalah makrifah ini mengandungi hikmahnya yang terkandung pada akal dia, akal manusia. Kerana kita mengenal Allah dengan 2 dalil.
Satu dalil naqli, satu dalil ni akli. Dalil ini dalil akli. Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan akal pasti, tanpa adanya syak, tanpa adanya waham, tanpa adanya zon, tanpa adanya taklid yang buta. Ikut-ikut saja. Ini jazam yang butuh, maka sahlah kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan kaedah ma'rifah ini. Semua dalam ma'rifah. Dan begitu juga kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui dalil akal. Kerana apa? Kita tidak melihat Allah tapi mengakui Allah itu pencipta. Itu dalil akal. Dalil naqlinya adalah kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sunnati Rasulullah, dalil-dalil di ayat-ayatnya. Tetapi yang pertama kata ulama bukan kitab Allah, akal terlebih dahulu. Mengapa agaknya? Kerana bukan semua manusia mendengar menerima kitab Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dengan akalnya mereka mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu telah disepakati oleh seluruh ulama kita. Mengenal Allah dari akli, akal. Jangan saja kita mengenal Allah melalui waham, anggapan. Jangan mengenal Allah melalui khayal, khayalan-khayalan, bayang-bayangan. Itu dilarang pada akidatul Islam. Itu dilarang. Saya berikan contoh yang mudah begini. Ada di antara kita manusia tak percaya Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud. Dulu-dulu, sebab dulu di Islam dia percaya Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud, Tuhan. Kemudian dah tahu apa dia baca, dia belajar juga benar. Akhirnya dia mengakui tak ada Tuhan. Dia kata tak ada bukti lah Tuhan yang ada. Tak ada bukti. Lalu kita bertanya, kamu kata tak ada bukti, kamu fikir ngakal. Ya. Kalau kamu fikir ngakal, mesti kamu jumpa buktinya Tuhan tu ada. Tapi ini mesti kamu bukan ngakal, ini dengan khiyal, ini khayalan. Ini khayalan. Bukan ngakal, kerana akal itu fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fitrah itu zat yang tak akan hancur, tak akan binasa. Akal mengatakan Allah itu Tuhan, pencipta. Lalu yang menyebabkan manusia sepas daripada Allah itu mengapa patung Hindu dewa itu? Kerana khayalan bukan pada akal. Itu yang Allah sebut dalam Quran, afala ta'qilun, apakah kamu tak guna pakai akal untuk kenal aku, bukan dengan khayalan, dengan akal untuk kenal Allah. Seperti mana contoh, orang buta yang daripada lahir dia buta sehingga dia dewasa. Tanya dia, awak percaya tak ada matahari? Percaya? Awak pernah tengok ke awak percaya ni? Tak pernah. Awak percaya tak matahari itu bulat? Percaya? Awak pernah tengok matahari bulat? Tak pernah. Kenapa dia tak pernah tengok? Sebab dia buta. Awak boleh tak menggambarkan matahari itu bulat dan matahari itu ada cahaya? Boleh gambarkan dia tak? Itulah khiyal. Tak boleh. Disebabkan hukum pada khiyal, dia mesti ada pengalaman tengok dulu. Bolehlah berkhiyal. Membayangkan, menggambarkan. Itu. Apa maksudnya? Dalilnya pada akal orang buta. Orang buta tak pernah melihat matahari, dia percaya matahari itu wujud. Dia tak pernah berada dan merasai siang dan malam, tapi dia percaya ada siang dan malam. Siapa? Orang buta yang tak pernah tengok siang dan malam. Macam mana awak tahu siang dan malam? Akal kata. Awak percaya tak ada gunung? Awak percaya tak ada laut? Boleh bayangkan tak gunung macam mana, awan macam mana, bulan macam mana? Tak boleh nak bayang. Kenapa awak tak boleh nak bayang? Sebab saya tak pernah tengok. Itu jawab pada. Tanya soalan gitu. Tapi itu adalah dalil. Mengapa dalil? Dalilnya pada akal. Maksudnya adalah dia tak pernah tengok tapi dia percaya ada itu semua. Bukitnya, lautnya, siang malamnya. Lalu satu golongan yang bongok ni lah maksudnya. Macam mana ni dia tak boleh nak percaya Tuhan tu wujud?
Tapi dia percaya kalau dia katanya kalau awak daripada lahir buta, awak percaya tak ada matahari? Percaya? Cuma awak percaya kalau awak tak pernah tengok. Begitu juga ni mengapa kamu tak percaya ada penciptanya matahari, bulannya, gunung gandangnya, ini semua. Mengapa kamu boleh tak percaya? Yang tadi kamu boleh percaya walaupun tak pernah tengok orang buta, tak pernah tengok orang percaya. Tapi tentang Tuhan yang dialah yang wujud, kamu tak percaya. Kenapa? Itu bukan akal. Itu khayal, khayalan. Dia berkhayal. Seolah-olah itulah keadaannya. Ada di antara kita berkhayal lagi dalam. Dia nak ma'rifatullah. Jaga dia. Dia pun baca juga kitab-kitab tasawuf, cerita ma'rifat, cerita hakikat, cerita qadim, cerita azali, dia sudah akidah. Lalu apa dia buat? Dia khayal. Apa ni Allah ni qadim, terdahulu dah ada, tanpa ada permulaan, dia masuk dalam bahagian tu. Dia khayal. Itu dilarang pada syarak. Kerana apa? Kerana ulama mengatakan tidak ada seseorang nak kenal Allah melalui khayalan dan meninggalkan akal, pasti dia akan sesat juga. Dia akan sesat juga. Oleh kerana itulah orang-orang yang banyak sesat di sudut yang kesufian, tariqah, yang inilah khayalan-khayalan ini. Bukan semua tariqah semua muktabar. Dia semua sampai ke Rasul. Cuma ada di antara mereka keluar pada tariqah kerana khayal di situ. Bila dia dah berkhayal itu, dah baru dia nampak bahawasanya ibadah-ibadah itu zahir, syariat itu zahir. Kehidupan perlu dengan batiniah saja. Hakikat akhirnya dia tak puasa, hakikatnya dia tak solat, itulah golongan-golongan. Kerana apa? Baginya itulah ahli hakikat. Ahli hakikat tidak perlukan syariat. Kerana syariat bagi dia fana. Syariat itu fana, pada lebur. Yang kekal itu adalah hakikat. Bahasa itu, bahasa tasawuf, itu betul. Tapi bila dia meninggalkan syariat, maka dia bukan Islam lagi. Kaedah yang diketahui di sudut syariat pun itu juga. Maka adalah engkau setengah daripada orang yang dikasihinya. Maka bahawasanya makrifat ataupun mawahib seperti mana yang saya sebutkan tadi, anugerah atau kuliah ataupun nihayah al-mutladib, muqalib, nihayah al-muqalib, sebenarnya kalimah di kaedah hijrah dia muqalib, akhir yang dituntut. Maka kalau demikian itu tiada mengapa dengan sedikit amal dan tiada dibukakan bagimu pada jika demikian jalan itu mereka mengendaki akan dikau hampir daripada demikian hadratnya, dan di sanalah dikenalkannya kepadamu pada segala anwa dan takrim, itu berbagai jenis kemurahan, dan ditunjukkannya bagimu barang yang tidak engkau ketahui pada dia. Maknanya alam semesta ni ada banyak ilmu, akan tetapi walaupun kamu mengetahui sedikit ilmu ni tentang alam semesta, tentang dunia ini memadai buat kamu, kalau kamu dah mengetahui pada makrifat kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Barang siapa yang mengenal Allah, dia akan mengenal segala-galanya. Kaedahnya begitu. Oleh kerana itulah kata ulama, kalau ditanya siapa yang paling mengenal Allah, Rasulullah. Kerana Rasulullah mengatakan, aku yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maksud mengenal, paling mengenal, tidak ada makhluk, bukan manusia. Ulama kita mengatakan bahawa aku yang paling mengenal Allah menunjukkan makhluk, bukannya Nabi, Rasul semata-mata ataupun seluruh manusia. Nabi yang paling mengenal Allah tidak, tapi Rasulullah adalah mengenal Allah melebihi alam semesta ini, malaikatnya, langit buminya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengapa agaknya? Kerana tidak ada kalam Allah Subhanahu wa taala yang paling tertinggi melainkan kitab Allah, Al-Quran itu sendiri. Lalu Al-Quran seluruhnya kembali balik pada akal Nabi SAW. Bahkan Quran seluruhnya adalah tandanya makrifah Rasulullah SAW. Dan Al-Quran seluruhnya menunjukkan kepadanya maknawi diri Rasulullah SAW. Kerana apa?
Quran itu mengalir dalam diri Rasulullah, lalu Nabi bacakan kepada para sahabat sehingga Quran itu sampai kepada kita. Hanya kita tidak ada zahir. Kita sampai Quran kepada kita dengan buku surat, dengan juzuk, dengan huruf, dengan kalimah, dengan baris, dengan ilmu tajwid, dengan warna itu, warna ini ada zahir. Ini ada zahir. Tetapi orang yang terdahulu di antara kita tidak memiliki ilmu demikian, bagi mereka itu asas-asas ilmu kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sampai kepada mereka adalah cahayanya ma'rifatul Quran itu sendiri. Dan cahayanya ma'rifatul Quran ini kembali balik pada mawahib kasyfiyah, tersingkap pada makna-makna kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak lain ini disebabkan makrifah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mereka dah mengenal Allah, Quran ini yang mereka baca bukan dengan zahir, bacaan zahir yang mereka baca, maknanya, dan lebih-lebih Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada mereka mawahib kasyfiyah, tersingkap, itu kasyaf, tersingkapnya makna-makna kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga tersingkapnya makna-makna sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bagikan contoh tentang ilmu kasyaf. Ambil contoh kalau tak kasyaf dah. Orang menghina kita, ejek kita, macam-macamnya seumpama ada. Lalu akhirnya kita pun marah. Kita cerita orang ni tak guna, orang ni sekian. Kerana apa? Itu ilmu zahir. Ilmu zahir. Kemarahan itu mewujudkan daripada dia. Tindakan dia menyebabkan kita marah. Dia mencela saya. Dia menghina saya. Itu. Kalau kita hari ini, kalau dah bawa dia sampai situ, masuk kot dah saman nyaman. Itu. Nah, ini kerana ada zahir. Tetapi kita lihat Rasulullah, dia ahli batin, dia ahli ma'rifah. Para sahabat ahli ma'rifah. Para salafus salih ahli ma'rifah. Seperti mana contoh kisahnya Hasan al-Basri yang saya sebut dia bukan ilmu umum, itu ilmu kasyaf. Ada seseorang yang mana menghina, mencaci, memaki hamun Imam Hasan al-Basri setiap hari dan tersebar. Lalu Imam Hasan al-Basri pun pulang balik. Dia pun tengok kat rumahnya apa yang dia ada. Dia ada dinar, dia ada dirham, dia ada buah-buahan. Dia pergi ke kebun dia, ambil lagi buah-buahan, dikumpul ke itu semua, lalu diminta kadamnya beri kepada orang yang menghinanya. Jadi kadam bertanya, Tuhan, orang itu menghina Tuhan, mengapa nak bagi ini semua? Ini tu apa Tuhan? Ini hadiah untuk dia. Dia menghina Tuhan, Tuhan pun tak memberi ni hadiah kepada dia. Iya, sebab aku nak ucapkan terima kasih kepada dia. Kerana apa? Dengan kehinaannya menyebabkan Allah memberi pahala kepada aku. Dengan menghina, dia menghina aku, Allah memuliakan aku. Kerana apa? Kerana aku sabar dengannya. Aku tidak membalasi apa-apa. Maka aku hadiahkan itu semua untuk dia. Apa makna? Ini adalah wa mawahib kasyfiyah. Ini kasyaf. Kerana apa? Dia tahu hakikat bahawa orang yang menghina dia, ini adalah satu pahala yang sungguh besar. Lalu dia berterima kasih dengan orang tersebut kerana telah memberinya sesuatu yang dia sendiri tak beramal, tapi tak boleh dapat pahala kerana orang itu. Kerana kita apabila beramal barulah dapatnya pahalanya. Tetapi dalam hal ini kerana kita diam sabar, dia menghina kita, kita dah dapat pahala. Selagi mana dia terus menghina, lagi besar penghinaannya, lagi besarlah pahala yang kita akan dapat. Lalu itulah tindakan Imam Hasan al-Basri. Jadi apa maksudnya di sini? Ini adalah ilmu kasyfi. Dan perkara ini, ilmu ini dimiliki juga oleh Rasulullah SAW sehingga membuka pintu hidayah. Membuka pintu hidayah di dalam Islam. Datang seorang ahli Yahudi, orang alim Yahudi, minta hutang kepada Rasulullah SAW. Nabi pernah berhutang gandum.
Padahal lagi 3 hari je. Lagi 3 hari. Baru boleh bayar. Dia dah datang awal-awal dah minta dah daripada Rasul. Kemudian pula bila Rasulullah kata kita ada perjanjian lagi 3 hari. Tadi dia kata memang macam tu lah, aku ada alasan. Kau ni Bani Hashim, keturunan kalau berhutang memang dia nak bayar. Dia memaki hamun Rasulullah SAW dalam masjid. Lalu Umar pun bangun, ya Rasul, izinkan aku nak penggal kepala si Yahudi ini. Tapi dia orang alim Yahudi. Rasulullah kata, tidak, ya Umar, dia datang untuk minta hutang pada aku, tetapi ada lagi 3 hari, mungkin dia lupa ke apa, ya Allah, biarkan saja. Lagi dia hina Rasulullah, dia hina Rasulullah, dia hina Rasulullah, Nabi pun senyum. Nabi tak membalas siapa-apa. Lalu Umar kata, ya Rasul, biar aku bacung dia lah kepala orang ni. Tidak, ya Umar. Cuma kau bagi tahu saja kepada dia, kalau sekiranya dulu aku meminjam secara beradab, kalau minta hutang beradablah juga. Sekadar itu, mana Rasulullah mengajar akhlak, itu adalah adab. Itu. Lalu Rasulullah kata, beginilah Umar, pergilah timbang 1 perang gandum dan tambah lagi 20. Tak kisahlah apa 20, tapi ada lebihan. Bagi kepada dia, ya Umar. Lalu kata Rasulullah, ya Rasulullah, tempohnya masih ada 3 hari. Bukan kewajiban bagimu nak bayar hutang hari ini, ya Rasul. Tidak mengapa, ya Umar, bagi aja. Timbang, ya Umar, bagi dia. Lebihkan timbangan sukatan itu. Dalam masa yang sama dia masih lagi mencaci memaki hamun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun senyum dia tengok dia. Senyum tengok dia. Dia alim Yahudi di Madinah ni. Itu. Selesai. Bila selesai Rasulullah pun pulang. Orang ini, Yahudi ini pun ambil gandum dia pun pulang. Bila pulang, dia kembali ke masjid. Lalu bertemu siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lalu dia kata, ya Umar, di mana Rasulullah? Dia dah pulang. Mengapa apa urusan kamu dengan Rasulullah? Aku mahu Islam. Gitu. Siapa dia? Yahudi tadi. Alim Yahudi itu mahu Islam. Lalu Umar bertanya, bukankah kamu telah memaki hamun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Umar, sebenarnya aku adalah alim ahli kitab. Aku alim Taurat. Dan aku mengetahui sifat-sifat Nabi, sifat-sifat Rasul. Dan sifat-sifatnya adalah Al-Halim ataupun Al-Hilm. Maha lemah lembut. Sangat penyabar orang ini. Ya Umar, aku apabila membaca di kitab Taurat, aku melihat semua sifat-sifat Rasul ada pada Nabi SAW. Ada pada Muhammad, maka aku meyakini dia adalah Rasul. Kecuali 2 sifat yang belum aku temukan. Maka aku temukannya pada hari ini. Di mana aku mencaci makinya Rasulullah, aku mencaci makinya Muhammad, dia sabar. Itu yang aku dapati dalam Taurat yang aku jumpa hari ini. Dan yang kedua adalah belas kasih sayangnya, walaupun aku mencaci makinya, tetapi apa yang aku tuntut dilebihkannya lagi. Kerana apa? Itu kasih sayang seorang Nabi. Maka itu adalah seorang Nabi Rasul. Lalu dia pun masuk Islam. Lalu Rasulullah, tindakan Nabi, mengapa Nabi tak marah dia semua itu adalah mawahib kasyfiyah. Itu kasyaf. Kasyafnya apa? Tersingkap. Allah meningkat Rasulullah si Yahudi ini diberikan nurnya Islam padanya nanti. Lalu Rasulullah SAW tidak menyatakan apa. Seperti mana contoh mawahib kasyfiyah, Allah juga memberi kepada malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Yang mana ketika itu Nabi Musa alaihi salam pun tidak tahu ini. Tak kala mana di kalangan kaum atau manusia melakukan sihir, beribu-ribu orang sihir. Lalu Nabi Musa menghadap ke ahli-ahli sihir, sesungguhnya kamu semua telah kufur kepada Allah. Lalu Nabi Musa mencaci makinya mereka itu. Lalu datang Jibril alaihi salam, ya Musa, jangan mencaci maki mereka. Wahai Jibril, sesungguhnya mereka musyrik Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan mencaci maki mereka kerana kau tidak akan tahu apa yang akan berlaku pada mereka. Nabi Musa tidak tahu kerana apa? Ilmu sihir itu berlaku perlawanan sihir dengan mukjizat Nabi Musa berlaku waktu duha. Sebelum terbenam matahari, semua dah masuk Islam.
Seluruh ahli sihir sebelum terbenam matahari semua masuk Islam. Itu Nabi Musa tak tahu. Tapi siapa yang tahu? Jibril alaihi salatu wassalam. Itu kasbi. Itu kasyaf. Oleh kerana itulah kasyaf ini salah satu pada ilmu ma'rifah yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada hamba-hamba yang terpilih. Sehingga kita kita tidak memiliki kesabaran untuk menghadapinya. Tetapi ahli kasyaf di sahabat dia diam saja sebab dia mengetahui apa yang berlaku. Itu kashfi. Jadi salah satu cabang yang ahli muqarrabin adalah mendapatnya kasyaf daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.